Allahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan pada sifatnya sifat Allah Ta'ala. Situ kah? Betul? Dia tak sama kau surat kita dengan dia. Oh, kudrat dah. Sebabnya tulis sini Sunway ni situ. Kudrat. Ni 25 dah 8. Kali ikut ke kudrat dah lah. Ke ni istilah pada zat. Awak tanda tadi? Ni sini kudrat. Kudrat dah? Betul? Betul ni? Kudrat ni? Awak tanda? Ya. Tak tanda. Kudrat betul? Dan kudrah. Artinya arti kudrah kuasa. Maka kuasa Allah Ta'ala tiada dengan urat dan tiada dengan tulang dan tiada dengan alat. Lawannya lawan kudrat, lemah. Mustahil ia Allah Ta'ala tu lemah. Hanya wajib kuasa selama-lamanya. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid, karangan bagi al-alimil allamati Asy-Syaikh Zainil Abidin Ibni Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala. Dan hari ininya mengikut kata Abang Zailan tadinya, kita masuk pada sifat kudrah. Walaupun saya tanda sininya masih lagi dalam sifat wahdaniyah tu, tapi tak apalah. Sebab kita ikut tanda hak Abang Zailan kata masuk sifat kudrah. Masuk sifat kudrah. Kata dianya dan kudrah. Ini sifat yang kita nak masuk ni tak sama dengan sifat yang sebelum ni. Sifat-sifat yang sebelum ni tu dia panggil sifat-sifat yang bahasa subutiyah, bahasa sabik saja, tidak wujudiyah, tidak ada diri dia. Sifat nafsiyah iaitu wujud satu. Sifat salbiyah, kidam baqa' mukhalafah qiyamu bin nafsi wahdaniyah. Semua sifat-sifat hak sebelum ninya sifat hak bahasa sungguh saja, subutiyah saja. Ada ke tidak diri benda tu, diri sifat tu? Tidak ada. Tu seperti kita kata wujud satu subut, tapi diri wujud tu bukan wujud. Diri ada tu bukan ada. Hanya amrun i'tibariyah. Atas satu qaul dia panggil hal nafsiyah. Gitu juga qidam baqa' mukhalafah qiyam bin nafsi wadaniyah.
itu dia panggil subuk tu subuk, tapi bendanya adam, tapi adam hak bahasa sabik. Dia adam ni ada dua, adam yang bahasa ma'dum, adam yang bahasa sabik. Maka sifat-sifat salbiyah ni amrun adami, perkara yang bahasa tak ada tapi sabik, sungguh. Itu dah. Kerana kidam artinya sedia, maknanya apa? Tidak ada awal bagi tidak, reti kok tidak ada awal bagi ada, tidak ada akhir bagi ada, tak serupa akan yang baharu, tak berajak pada zat, tak berbilah tu. Faham dia tu kok tidak. Diri dia tu ada ke tak? Tak ada. Lepas tu sabik di zat Allah Ta'ala. Sungguh kata Allah Ta'ala tu sedia, mana tak ada awal bagi ada Allah Ta'ala. Sungguh kata Allah Ta'ala tu kekal, tidak ada akhir bagi ada. Sungguh kata Allah Ta'ala tu tak serupa akan yang baharu. Sungguh kata Allah Ta'ala tu tak berajak pada zat. Sungguh kata Allah Ta'ala tu tak berbilang satu. Itu. Kemudian hari ininya kita nak masuk sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Tu dia panggil sifat ma'ani. Sifat yang lagi akan kita nak bicara 7 buah ni, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ini dia panggil sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Yang ni sifat-sifat yang dibangsa pada maknan, artinya ada diri, itu maksud. Tu diri sifat tu ada di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti nampak. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, buka tirai, buka dinding yang menghalang kita daripada nampak sifat-sifat ni, maka pasti kita akan dapat nampak sifat-sifat ni di zat Allah Ta'ala. Nampaklah. Tak serupa dengan yang baru lah. Nak cerita katanya sifat ni ada diri, ada benda tu, zat pun ada, sifat-sifat yang lagi akan kita nak bicara ni pun ada. Tu. Maka sifat-sifat yang lagi akan nak dibicara ni lah yang diingkari oleh kelompok Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah dia ingkar sifat-sifat ni. Puak Mu'tazilah dia ingkar kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kenapa kata dianya? Kerana kata Mu'tazilah, kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'ani, sedangkan sifat ma'ani ni wujudiyah, sifat yang bahasa wujudiyah, sifat yang bukan hanya subutiyah, bahkan wujudiyah, mana sifat yang sungguh lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Maka soalan fuak Mu'tazilah yang kata, kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'ani ni, adakah sifat ni baharu atau qadim? Adakah sifat ni hadis atau qadim? Tu. Kalau hadis, kalau sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ni baharu, nescaya baharulah juga zat Allah Ta'ala. Kita ni nak tahu kata kita baharu. Kenapa? Kerana kita bersifat dengan sifat yang baharu. Kita tahu kata zat kita ni baru kerana kita bersifat dengan sifat baharu. Ada perubahan. Bergerak dia. Itu semua tu barulah tu. Maka kita tahulah zat kita ni baharu. Kenapa? Bersepakai di kitanya segala sifat-sifat yang baharu. Jadi kalau Allah Ta'ala sifat-sifat dia baru, maka baru zat Allah Ta'ala. Kalau baru zat Allah Ta'ala, Allahu ka Tuhan lah makhluk. Tu Mu'tazilah. Dia buat mari syak, dia panggil syak. Buat tasyakkuk, buat syak. Kalau tidak baharu sifat-sifat ni, qadim, la ta'addadatil qudama, nescaya berbilang-bilang benda qadim. Mana? Zat Allah pun qadim, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Lapai benda qadim. Sedangkan kata Mu'tazilah, Kristian saja dikafirkan kerana i'tikad 3 qadim. Apatah lagi Asy'ariyah. Asy'ariyah gi i'tikad ada lapai qadim. Lebih kafir pada Nasrani lagi. Itu kata Mu'tazilah.
Lagi pula itu orang panggil cara fikir dengan akal. Cara orang panggil hujjah akal fuq Mu'tazilah. Tu karena kaedahnya ta'addudul qudama mustahilun. Berbilang-bilang benda qadim itu ialah mustahil. Maka tak ada zat Allah Taala tu sifat. Lagi pula di dalam Al-Quran kata Mu'tazilah lagi ni. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun Allah Ta'ala menceritakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak ada. Tidak ada ayat Allah Ta'ala bunyi innallaha ta'ala yattasifu bisifatil qudrah wal iradah wal ilm wal hayat was sam'i wal basar wal kalam. Tak ada ayat gitu. Maka bila tak ada dalam Quran, kenapa kita duk pandai-pandai nak disabik dari Allah Ta'ala ada sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam? Sedap juga hujah Mu'tazilah tu. Maka Mu'tazilah pun ingkarlah sifat-sifat ma'ani. Tak ada di zat Allah Ta'ala sifat-sifat ma'ani. Lepas tu Allah Ta'ala lemah lah. Tak. Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuh. Allah Ta'ala kata Mu'tazilah zat yang maha kuasa, dengan kuasanya itu ia zatnya. Allahu muridun bi iradatihi hiya zatuh. Allah Ta'ala tu zat yang maha menentu, dengan tentunya itu ialah zat dia tu sendiri. Tidak ada sifat. Gitu. Tak ada sifat di zat Allah Ta'ala. Kosong zat Allah daripada sifat. Dari kerana pahaman Mu'tazilah seperti itulah dikenalkan juga Mu'tazilah tu di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah kita dengan panggilan Mu'attilah dia panggil. Tu fuq Mu'tazilah juga dipanggil Mu'attilah. Apa Mu'attilah? Kelompok yang mentaktil, yang mengkosongkan zat Allah Ta'ala tu daripada sifat. Tu tak betul kau i'tikad lagu tu? Tak betul. Tak betul. Kenapa tak betul? Lalu ulama ahli sunnah wal jamaah kita jawab. Tu ulama ahli sunnah wal jamaah kita jawab klik. Jawab lagu mana? Pertamanya sifat-sifat Allah Ta'ala tu ada di zat Allah Ta'ala, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni adakah dia baharu atau qadim? Yang jawab ulama ahli sunnah wal jamaah, semua sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadimah. Tentu tidak baru, tentu dah qadim. Kalau baharu, gak baru lah zat Allah Ta'ala. Tu tentu dah qadimah. Sedia belaka, qadim belaka. Zat Allah Ta'ala qadim, sifat-sifat Allah Ta'ala pun qadim. Sifat-sifat Allah Ta'ala pun qadimah. Lepas tu tidakkah orang panggil ta'addadatil qudama, berbilang-bilang benda qadim, sedangkan kaedah kata ta'addudul qudama mustahilun, berbilang-bilang benda qadim itu mustahil? Jawab ulama kita ahli sunnah wal jamaah, berbilang-bilang benda qadim yang mustahil tu kalau hak bahasa zat. Macam kita mengaji dah kan di sifat wahdaniyah, ingat ke dak tahu lah tu bertahun cuti gila lama lah. 2 tahun cuti ngaji, ingat kedak tahu tu kalau betul kata bahas dah sifat wahdaniyah dengan tuntas, dalil tawarruk, burhanut tawarruk, burhanut tamanu, ingat tak? Ada tulis deh. Kalau tak dengar tu tu dak tu. Dengar deh. Maksudnya bahas dah itu dah. Burhanut tamanu, burhanut tawarrud, mana? Kalau berbila tu paling kurang 2. Terkadang dia bersepakat, terkadang dia berkelahi. Keluar 6 masalah tu, ke 6 masalah. Ingat balik lah tu, pergi cari balik video buat live omong kalau tak ingat. Ni ada dah. Kalau betul syarah dah wadaniyat tu sampai habis, mesti ada lah. Kita tak akan tinggal tu. Bahas seko-seko panggil so-so. Menatijah ke alam ni tak boleh ada sejak daripada awal lagi. Karena Allah Ta'ala firman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah pada langit bumi ni ada Tuhan lain pada Allah, pasti langit bumi ni hancur binasa. Apa makna hancur binasa? Sejak daripada awal, sebutir zarah, sebutir debu pun tak boleh nak wujud sejak daripada awal. Kalau Tuhan itu
berbilang paling kurang dua. Itu kita bahas dah tu ni masalah lah ke. Jika ada pakat nak buat satu benda, hak tak boleh nak belah dua, ataupun pakat hak ni nak buat langit, hak ni nak buat bumi, semua tu, semua ni masalah tu menatijahkan alam ini, makhluk ini, langit bumi ini tidak boleh wujud sejak daripada awal wala sebuti zarah. Jangan kata sebesar gini mau sebuti zarah pun tak boleh wujud. Itu orang panggil ta'addudul qudama mustahil. Berbilang-bilang benda qadim mustahil itu dengan makna hak bahasa zat. Ada pun sifat-sifat tak apa berbilang. Kenapa? Karena ada di zat yang sama. Ya sifat ni tak boleh bercerah tangga daripada zat. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadim tak? Qadimah, semuanya qadim belaka. Duduk di mana ni qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar? Duduk di zat Allah Taala. Boleh cabut tu? Tak boleh. Boleh becek tak? Boleh buai tak? Boleh pisah tak? Boleh cabut tak? Tak boleh. Karena sifat tu tidak boleh bercerah tangga daripada zat. Tu. Maka tak timbullah ta'addudul qudama mustahil. Berbilang-bilang benda qadim itu tak timbul mustahil. Kenapa? Karena hak ni sifat-sifat hak ada di satu zat, bukan zat yang lain-lain. Kerana hak mustahil itu kalau zat yang lain-lain itu hak bahasa qadim. Ni zat Allah qadim, ni zat Zaid qadim. Itu mustahil sungguh. Kenapa? Karena bila zat dua hak qadim, maknanya dua-dua tu bila berbilang tu tu maka adalah makhluk hak bukan Tuhan bagi salah, bukan adalah orang panggil makhluk hak bukan makhluk bagi salah satu daripada dua ekor Tuhan tadi. Kita duk bahas dah dulu kan. Tuhan A, Tuhan B. Tuhan A nak buat langit, Tuhan B nak buat bumi. Maka bumi ni bukan makhluk Tuhan A, langit bukan makhluk Tuhan B. Maka Tuhan kau A dengan B ni bukan. Kenapa? Karena Tuhan ni hukum ketuhanannya mestilah al-istighnah wa an kulli ma siwa. Mesti dia tak berhajat apa-apa. Wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Berhajat kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Tiap-tiap yang lain tu semua tak lepas dengan dia. Sedangkan Tuhan A ni bumi tak berhajat ke dia, karena bukan dia yang menjadikan bumi. B yang menjadikan bumi. B ni langit tak berajak ke dia. Kenapa? Bukan Tuhan B yang menjadikan langit, Tuhan A yang menjadikan langit. Maka ada selain daripada dia tak berajak pada dia, membawa ke bukan Tuhan A dengan B. Tu tengok kita ayat dah. Maka bila bukan Tuhan A dengan B, langit bumi tak boleh wujud sejak daripada awal lagi. Tu orang panggil berbilang-bilang benda qadim tu mustahil. Apa tu dalam Quran tak ada tu? Ni adalah Quran ada kata innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah. Tak ada tu di atas jalan dilalah mutabaqah begitu. Tu atas jalan mutabaqah tu memang tak ada dalam Quran sebut gitu. Innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah, memang tak ada. Tapi ada orang panggil di atas jalan dilalah iltizamiyah. Ada? Mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'alul lima yurid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Innallaha alimun bidzatis sudur. Itu. Kira dalam Quran banyak tu. Wa huwas samiul basir. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu semua tu ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang Allah Ta'ala tu bagian-bagian. Mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat di atas tiap-tiap sesuatu makhluk ni. Innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap makhluk ni ala kulli syai'in qadirun, dialah zat yang maha amat berkuasa. Tengok, bila Allah Ta'ala sebut kata dia zat yang maha amat berkuasa, tentu dah dalam kepala otak kita kena faham apa? Secara lazim, secara automatik Allah tak lemah. Bila tak lemah, tentu ada sifat berkuasa. Sebab tu zat dia zat yang maha berkuasa. Supaya kita duk cerita kan selalu. Satu hari tu email tu yang nak masuk dalam surah, tiba-tiba dia dengar ada orang duk mengopak ke dia.
Ada jemaah duk mengopak ke dia 2-3 ekor jemaah duk mengopak ke tu imam ni sini. Tu imam ni jubur tonggek lah, koya lah, macam-macam lah. Nah, tu imam duk dengar kat luar. Perangan ni buat tahi ni. Oh, ngopak aku deh. Nah, duk tengah rancak jemaah duk ngopak-ngopak cuma apa sembuh tahi gigi tu duk ngopak kata imam. Tu imam pun masuk buat dah. Terkejut habis duk ngopak ni. Nah, mula dia kata Allah, masya-Allah tu imam kita. Mulut manis jumpa masalah. Masya-Allah tu imam pada Allah. Mulut manis. Tu imam hok dengar dah orang tu duk ngopak dia kata kan. Tak usah duk buat mulut manis aku. Aku dengar belaka dah gapo hok duk ngopak aku. Tengok. Aku dengar belaka dah gapo hok duk ngopak aku tadi. Baik. Fok-fok hok duk ngopak ku tu imam tadi secara akademiknya. Secara akademik ni, nah, dia kena faham dua makna daripada perkataan imam. Nah, mana? Makna yang pertama, tu imam tak pekak. Nah, pertama dia kena faham tu imam tak pekak. Dan tu imam kata aku dengar belakang, maknanya dia tak pekak. Bila dia tak pekak, lazim daripada tu, ada sifat pendengar di telinga tu imam weh. Gitu. Nah, kerana mendengar tak semestinya tak mendengar tu tak semestinya pekak. Tak mendengar. Nah, tak mendengar tak semestinya pekak. Macam kita tidur. Kita tidur. Pekak tak? Tak pekak, ada sifat pendengar di telinga kita. Tapi kita tak mendengar. Nah, jadi mendengar bukan lawan dia pekak, okey? Mendengar lawan pekak, tak betul. Mendengar lawan dia tak mendengar. Nah, pekak atau tak pekak tengok dulu. Kalau ada sifat pendengar baru orang panggil dia tak pekak. Kalau tak ada sifat pendengar barulah orang panggil pekak. Gitu kan. Nah, ada ni. Bila tu imam kata saya dengar belaka dah gapo awak ngopak kat saya tadi. Secara akademik ni. Tapi tak ada lah gitu, tak ada lah. Bila tu imam kata gitu dia pun dengung. Tengok gitu kata imam. Tu imam tahu. Wan tengok gitu kat aku. Nak fikir secara akademik sikit. Tak ada lah gitu. Nah, secara akademik makna bila orang bercakap gitu kan, dia pakai tu imam tak pekak. Bila tak pekak, lazim daripada tu ada sifat pendengar. Ada sifat pendengaran di telinga tu imam. Pahallah kata tu imam zatnya bersepakai dengan sifat pendengar. Gitu. Walaupun tu imam tak kata tak ada. Tak usah duk buat mulut manis dengan aku lah. Aku ada sifat pendengar ni. Kalau kecek gitu bolong tu imam. Fofo ngopak ke tu imam kata, dah buat apa kita pun ada sifat pendengar. Tak siapa di hati orang. Sebab tu Quran tu Tuhan tak cerita gitu. Tuhan tak kata innallaha ta'ala yatasifu bi sifati samai wal basari. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu mempunyai sifat pendengar, pelihat. Dah. Tapi dia kata wa huwas samiul basir. Dia Allah Ta'ala tu zat yang maha amat mendengar dan maha amat melihat. Bila Tuhan kata dia zat yang maha amat mendengar, maha amat melihat, makna tak pekak tak buta weh zat Tuhan. Lazim daripada tak pekak tak buta, di zat Tuhan ada sifat pendengar dan pelihat. Itu dia panggil dilalah iltizamiyah. Faham ke tak tu? Tu biar agak dekat dah ni aku syarah ni. Tu lazim dia panggil. Dilalah ni ada 3. Dilalah mutabaqah, dilalah iltizamiyah, dilalah tadammun. Itu kena mengaji dalam ilmu mantik. Jadi kalau Mu'tazilah kata tak ada dalam Quran. Iya tak ada. Tapi tak ada atas jalan dilalah mutabaqah. Tapi dilalah iltizamiyah ada. Ada. Tadi iltizamiyah tu. Bila Tuhan kata dia zat yang maha amat mendengar, maha amat melihat. Kita orang membaca ayat kalamullah ni, Tuhan tak pekak tak buta weh. Lazim daripada tak pekak tak buta. Lazim tu mesti daripada tak pekak tak buta. Ada sifat pendengar pelihat weh. Tu lazim ni panggil. Tu lagu tu. Sama tak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu makhluk mungkin ni
dialah zat yang maha amat berkuasa. Tuhan kata dia zat yang maha amat berkuasa, maknanya tak lemah Tuhan ni, tak lemah. Lazim daripada tak lemah, ada di zat dia sifat berkuasa. Itu lazim dia panggil. Jadi Mu'tazilah tu tak reti makna lazim ni. Dia kata tak ada lah Quran, tak ada. Maka tak ada pada gitulah. Tu. Habis. Jadi nak cerita katanya sifat-sifat yang lagi akan kita muzakarah ulang kaji ni ialah sifat-sifat hak bahasa ada diri, ada di zat Allah Taala. Jadi bila gitu tengok. Yang pertama daripada sifat ninya dibilai oleh musannif dan qudrah. Tuh dia kata dan qudrah. Artinya arti qudrah kuasa. Dia terjemuh dengan kuasa. Ini terjemuh dengan kuasa ni agak kurang tepat sikit lah. Tu kenapa? Kerana yang kita nak bahas ni bukan samaratus sifat, bukan jasa bagi sifat, tapi diri bagi sifat tu sendiri. Dia ada 3 dah. Sifat, samaratus sifat, ta'alluq sifat. Lain-lain lah kan. Kudrat dengan makna sifat berkuasa. Kudrat dengan makna samaratus sifat kuasa. Kudrat dengan makna ta'alluq bagi sifat berkuasa. Tu. Lain-lain tu. Hak kita nak iktikad hak mana ni? Sifat ada sifat berkuasa tu. Tu dah berkuasa tu. Sebab tu kalau kita tak halusi mengaji ni, bedar saja tak nampak lah. Tapi kalau orang halusi mengaji, dia fikir hari tu mengaji sifat wahdaniyah, Allah Ta'ala esa pada sifatnya. Apa makna esa pada sifatnya? Dengan makna annahu laisa lahu sifatani fa aktsara min jinsin wahidin ka qudrataini. Bahawasanya Allah Ta'ala tu tidak ada bagi dia 2 sifat. Banyak lebih pada tu, lebih lagi daripada jenis yang sama. Ini sama pada nama dan makna. Mana misal ka qudrataini, seperti 2 kudrat. Tak ada gitu. Allah Ta'ala esa pada segala sifat dengan makna kan? Sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi sesekara, sejenisnya. Tak ada qudrataini, iradataini. Tak ada 2 kudrat, 3 iradah, 10 ilmu, hayat, 18, sama. Sejuta basar. Tu. Tak ada itu, tak ada. Sesekara, 1 kudrat, 1 iradah, 1 ilmu, 1 hayat, 1 sama, 1 basar, 1 kalam. Tiba-tiba kalau kita terjemah kudrat artinya berkuasa atau kuasa. Patut maknanya 1 kuasa, 1 berkuasa. Lemah Tuhan. 1 je Tuhan berkuasa. 1 je Tuhan kuasa. Kuasa apa 1 tu? Allah lemahlah Tuhan. Satu je Tuhan berkuasa. Gapo dia Tuhan 1 tu Tuhan berkuasa? Buat gapo 1 kuasa? Buat langit. Lepas tu bumi siapa buat? Bumi pun ya juga. Kalau gitu bukan 1 berkuasa, 2 dah berkuasa tu. Manusia gapo lembu bayar itik gajah hima siapa buat pula? Allah juga tu. Kalau gitu bukan 2 kuasa. Banyak pula dah kuasa Tuhan. Kata saja kuasa. Satu kata saja kudrat. Di sinilah Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani yang lebih dikenal dengan Syekh Pak Da'i Mekah. Di dalam kitab Baquratil Amaninya dan kitab Misbahul Ghulamnya ditajdid, diperbaharui terjemahan sifat-sifat ma'ani ini, diletakkan di hadapan. Sini siapa orang pada MK ni? Guru bagi Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapoh. Guru bagi Tok Guru Pasir Tumbuh. Tok Guru Haji Lubuk Tapoh tu siapa? Ayah kepada Mufti Wilayah Dr. Luqman bin Haji Abdullah. Dia kenal lah kata ni. Tok Guru pada siapa lagi? Tok Guru kepada Tok Guru Haji Soleh Pondok Sik Kedah. Dan Tok Guru kepada banyak mana-mana Tok Guru di Tanah Jawi ni. Hak tua-tua banyak. Anak murid Elaka kalau kira.
Tu itu pada Mekah. Nah, dia terjemah dengan mentajdidkan, memperbaharui cara terjemahan. Qudrat artinya pekuasa. Pekuasa tu hak satu. Nah, jaksa daripada pekuasa yang satu tu orang panggil thamaratus sifatnya kuasa. Kuasa banyak, kuasa belaka Tuhan atas velek ni Tuhan kuasa belaka. Itu. Nah, Tuhan berkuasa apa itu? Oh, banyaklah. Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi. Nah, wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Ya belaka. Kuasa Tuhan belaka. Ana ijad menjadikan benda tak ada kepada ada. Nah, tiap-tiap benda yang tak ada yang menjadikan adanya siapa? Tuhan. Nah, Tuhan yang bersepakat dengan sifat pekuasa. Banyak tak? Banyak. Banyak. Nah, segenap benda yang duduk depan mata kita ni semuanya orang panggil Tuhan kesan daripada kekuasaan Tuhan. Nah, tu saat Tuhan buat makhluk tu berkuasanya Tuhan buat. Nah, ada ni. Itu. Banyak berkuasa Tuhan banyak. Kekuasaan Tuhan tu banyak. Kuasa Tuhan pun banyak. Hak satu yang mana? Hak satunya pekuasa. Itu ni. Pekuasa duk mana? Di zat Allah Taala tu satu. Dengan bersepakai di zat Allah Taala sifat pekuasa hak satu tu, dia kuasa dan berkuasa mengadakan makhluk daripada tak ada kepada ada, dan meniadakan makhluk hak ada dah kepada tak ada. Nak faham molek tu? Sebab ada hak duk goreng aja sifat 20 dia kata Tuhan berkuasa mengadakan daripada tak ada kepada ada, meniadakan mengada dan meniada dia kata. Lagu mana meniada? Ni dia kata contoh dalam surah ni ada berapa tiang? Contoh dia kata 1 2 3. Nah, tiang keempat di mana tiang keempat? Tak ada. Siapa yang meniada? Tuhan yang meniada. Abahmu ngajar lagu tu. Dah. Cikmu ngajar lagu tu. Tiang keempat memang tak ada sejak di awal lagi. Nah, bukan Tuhan meniada. Nah, meniada ni hak ada hak Tuhan mengada kita ni. Ada tak sekarang ni? Ada. Lagi akhir Tuhan meniada. Tu maknanya daripada ada kepada tak ada. Hak tak ada dah Tuhan nak ada apa lagi? Orang panggil tahsilul hasil tu. Nah, menghasilkan benda yang telah hasil tu hijau bodoh. Tuhan tak buat hijau bodoh. Jangan kata Tuhan kita tak buat hijau bodoh. Aduh. Berat. Ada juga orang mengajar itu. Pening ke. Kuat ni ikut Selangor ni kuat lagi. Wilayah tarik dah tauliah ayahnya. Nah. Selangor ni mana tak tahu. Jepuk semata. Gigih nak jadi ustaz ni siapa buat siji pelesu. Tu hebatnya. Nah, tangan gigih sangatlah. Nah. Tengok Ustaz Azhar Idrus tu. Tak ada mengaji mondok mana, madrasah mana. Mengaji rumah tok-tok guru saja. Rumah tok guru ni jadi ngaji. Memang ngajilah. Maknanya tak lalui madrasah, pondok, sekolah harap, ma'had tak ada. Nah, yang ngaji tua dah umur 25 baru ustaz mula nak mengaji kalau tak silap. Tapi ngaji sungguh, ngaji rumah tok guru ni menadah kitab. Pas kitab. Tak boleh kita ni sayang yang mengaji petani Ustaz Azhawi tali keset sampai dulu dak tu ni minta suruh rekod. Sayang dia balik cuti daripada tani kan. Hantar lagi orang panggil tali keset, dia pun nada hok tali keset pula. Boleh jadi aling pula kak. Nah, ngajar molek-molek ramai pula tu orang dengar. Tak ada siji, tak perlu pun buat siji pelesu ke gapo. Bagi ngajar betul lah yang ngaji. Nah, ni. Dia nak jadi tok guru tu tak salah tapi kena ngaji. Jangan tiba-tiba jadi tok guru. Nah, mula karut mengajar. Tu. Tak betul tu. Jadi mengadakan makhluk daripada tak ada kepada ada. Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi. Itu daripada tak ada kepada ada. Kita dulu tak ada, sekarang ni ada. Siapa yang buat? Allah Taala. Yang bersepakai dengan sifat berkuasa di zat dia maha berkuasa mengadakan kita daripada tak ada betul benar dulu.
Ada dulu. Nah, tuh daripada tak ada kepada ada. Itu. Kemudian kita dah ada pula ni. Tuhan kuasa dak kita nak menyadarkan kita pula kuasa. Itu orang panggil i'dam. I'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Itu makna meniada. Meniadakan makhluk mungkin ni daripada ada kepada tak ada. Gitu. Bukan meniadakan makhluk hak tak ada kepada tak ada. Itu salah tu. Salah buat contoh kata tiang masjid ada berapa? 3. Mana tiang kepak? Tak ada. Siapa meniada? Menadakan dia. Allah Ta'ala menada. Tak ada jadi awal lagi. Melainkan tiang ketiga tu memang tukar dulu hak buat seorang ni awak dah tiang ketiga. Lepas tu kita pergi katok lekung siapa tak ada. Tu barulah orang panggil Tuhan meniada daripada ada kepada tiada. Kalau hak sejak daripada awal lagi memang tu tak ada siapa dia buat. Tiang ketiga tu. Tiang keempat, tiang ketiga ni adalah. Tiang keempat tu tak ada siapa dia buat. Tiba-tiba Tuhan meniada. Niada kok mana? Mengko hak tak ada dah. Tu tak betul tu dah. Tak betul tu. Baik. Jadi tengok. Dan kudrat erti kudrat kuasa kita betul sikit pekuasa. Tambah pe sebutir. Tuh. Kalau bahasa Romi kat PE lah. Dia tidak sebutir, 2 butir jadi pe ni. Kalau hak Jawi senang pe gitu je. Pak dekat titik 3 lah kata pe. Tu pe kuasa. Kenapa? Pekuasa inilah satu sifat. Sifatun wujudiyatun qadimatun azaliyatun qaimatun fi dzatillahi ta'ala. Pekuasa ni ialah satu sifat. Satu sifat. Bukan banyak dah. Jadi kalau kuasa satu sifat, satu je kuasa atau berkuasa satu sifat. Satu je berkuasa, pening tu. Lemahlah Tuhan kalau satu je berkuasa. Sedangkan kuasa Tuhan banyak, berkuasa Tuhan pun banyak. Hak satu tu mana? Pekuasa. Tu dah. Tu baru tak pening ngaji sifat 20 ni. Jadi pekuasa tu apa? Bahasa Arab kata kudrah. Melayunya pekuasa. Apa pekuasa ni? Sifatun qadimatun, sifatun wujudiyatun. Satu sifat wujudiyatun yang bahasa ada, zat pun ada, sifat pun ada. Itu. Sebab tu sifat-sifat ma'ani ni dia bersepakai juga sifat-sifat nafsi dengan sifat-sifat salbi. Itu. Zat Tuhan ada, kudrat pun ada. Kudrat pun ada juga. Zat Tuhan pun ada. Kudrat pun ada. Di zat Tuhan, di zat Tuhan. Lepas tu zat Tuhan sedia. Sifat kudrat Tuhan sedia juga. Itu. Sedia. Qadimatun, azaliyatun, baqiyatun. Kekal. Zat Tuhan kekal. Sifat pekuasa Tuhan pun kekal. Zat Tuhan mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat kudrat Tuhan mukhalafatun li kudratinal hawadithi. Itu. Tak serupa dengan pekuasa kita hak baru ni. Kita pun ada juga pekuasa. Tapi pekuasa kita tu orang panggil ring. Itu ni. Ring. Kemampuan. Bila ada ring, roh. Roh. Mampu maknanya. Bila ada kemampuan, mampu kita. Itu kita. Orang kata ring. Bila ada ring, roh. Itulah kat meja ni. Allah tak roh kau. Mana? Tak ada ring. Dah. Jadi kita kederak tu orang panggil kederak juga. Orang panggil pekuasa juga. Tapi maknanya sama ke pekuasa Allah Taala? Tak sama. Tak sama. Tu tak sama. Kenapa? Kerana kudrat Allah Taala tu sifat. Ada pun ring kita, sifat kita, kudrat kita, ring kita tadi tu orang panggil arak. Arak. Apa arak? Satu hak kedatangan pada tubuh badan kita. Sesuatu yang baharu kedatangan pada tubuh badan kita. Gitu. Terima bertambah dan terima berkurang. Itu ring kita tu lagu tu. Kederak kita tu lagu tu. Kau ada zaman orang lahir mula daripada bubuk emak tu boleh hakak dah. Meja, kursi. Gila tu. Baby gapo. Tak boleh.
Tu ring kita tu orang panggil aradun. Arad mana sifat yang baru kedatangan, yang terima bertambah, terima berkurang. Nah, umur 30, umur 40 duduk semua gagah sedap tu. Bawa naik umur 50, 60 tak gerak pula, jalan pun getar-getar lutut dia ni. Itu dia panggil apa? Kederak kita yang baru. Nah, atas jalan usaha je. Usaha je. Bukan hakikat sungguh yang buat dah. Nah, kederak kita yang baru ni atas jalan usaha saja. Bukan memberi bekas, bukan memberi kesan. Nah, yang memberi kesan hanya kederak Allah Ta'ala. Ini wajib kita kena faham. Nah, sebab tu dalam kitab sebut ada wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Wal fi'lu fit ta'thiri, bermula perbuatan yang memberi kesan pada manfaat mudarat. Nah, apa sahaja tadi kan? Perbuatan yang memberi kesan itu laisa illa, tidak adalah ia melainkan lil wahidil qahari jalla wa ala, bagi Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Jadi kederak kita ni sebatas usaha je. Kena ingat baik-baik. Nah, kita pasal ekor sebab panas. Yang menyejukkan siapa hakikat? Allah. Nah, perlu hujah pasal kipas. Yang memberi angin, memberi kesan pada berangin tu siapa? Allah. Gelak lemak pasal lapu. Yang mencerah hakikat siapa? Allah. Bukan lapu. Lapu tu usaha je. Nah, kita demam makan panado, yang memberi sehat siapa? Allah. Bukan panado. Nah, kerana perbuatan yang memberi bekah, mengadakan sehat, mengadakan sakit, mati, menghidup, merezeki, apa saja segenap, tak kira apa saja. Wal fi'lu fit ta'thiri, bermula perbuatan pada memberi bekas itu laisa illa, tidak adalah ia illa lil wahidil qahar, melainkan untuk Tuhan saja. Tu. Jadi sebab tu kalau orang mengaji i'tikad ahli sunnah wal jamaah ni, tak ada duk serabut dengan waxing kau berapa, tak ada. Nanti ni. Tu. Ya ramai ustaz takut waxing ataupun anti waxing ni, dia bukan pegang sangat lah tu akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Dia pegang hak lain, hak mana? Konspirasi. Ni dia pegang dajjal lah. Nah, dajjal nak masuk ke ni, apa dia panggil, binatang apa tu dia kata? Cik. Nah, dajjal nak masuk cik. Kalau dajjal nak masuk cik, buat apa? Untuk detect. Tak ada guna payah masuk dalam tubuh ni. Tak ada satelit siap-siap dia boleh tahu kita pergi mana. Tak ni. Baru. Muju tapi keledar ni ada lama dah. Kalau baru ada lah ni, tapi keledar pun dia kata konspirasi dajjal agak. Nah, boleh hari marah agak. Nah, malah pakai topi keledar apa? Anak saya pakai topi keledar pecah kepala agak accident. Dia ngamuk topi keledar tu menyelamat, memberi bekah pada selamat. Ni akidah duk mana ni akidah ni? Topi keledar tu sebatas ikhtiar usaha je. Ngaji dah ke kederak kita ni sebatas ikhtiar usaha je. Yang memberi bekah tu Allah. Nah, tu. Ni ada ni. Dia kata, ditulis di Facebook. Bila dajjal keluar nanti, hebat dia. Nah, bila dajjal tu baik nanti tu, 8,000 pengikut dajjal ni di kalangan ulama-ulama Islam. Allah. Dia tak sedar tu, dengan secara automatik dia menjatuh ke maruah ulama Islam tu sendiri. Satu. Yang kedua, dia dengan secara automatik menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa? Dah tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad. Siapa hak menugah cabut sambung hijab Nabi? Ulama. Waktu nak kau bodohnya ulama sampai 8,000 ekor pergi ikut binatang dajjal tu seekor. Allah. Bila kita tanya mari mana hadis ni? Hadis ke ni? Muka sama'iyat ni. Benda khabariyat ni, dajjal ni benda khabariyat, sama'iyat, madah dalam ilmu akidah. Benda khabariyat sama'iyat ni tak boleh kita reka sendiri. Kena dengar sima'i daripada Nabi SAW. Hadis riwayat mana kata bila dajjal tu baik tu 8,000 ekor hak ikut dia ulama orang Islam ni belaka? Kata tak ada. Tok guru saya nama Syekh gapo Zaki mana tahu mimpi dia. Hebat seh dia.
Ni boleh mimpi kata 8,000 orang ulama ni ikut menata darjah. Pasal dia kata mana? Tak ada belak kata. Nah, kita tengok lah ni ramai mana tutup guru duk cocok racing tu. Ha ya Allah laka pengikut dajjal tu. Allah. Demo tak sewexing serah ke demo. Nah, muka bare bukan wajib ngikut fatwa. Fatwa kalau ngikut KJL wajib. Hayalah itu. Fatwa harus. Tapi cara tatbik KJL, nah, tok peti waktu bik petua ya. Petua kata harus. Nah, harus maknanya cocok, tak apa, tak cocok, tak apa, itu harus. Tapi KJL ni kalau dia nak gila je ikut dia dak tu ni. Hai nak puji juga. Ha tak ada arah tu bukan kuasa kita. Nah, jadi kalau demo tak ambil cocok wesing, tak sah cocok. Nah, tapi jangan duk tuduh orang pocok ni pengikut dajjal lah. Nah, berat tuduhan tu. Tuduhan yang berat. Mana alim ulama cocok ramai kalau di Indonesia tu ramai lah. Walau tidak semua pun ramai. Pondok Lirboyo tutup guru kiai-kiai hok sepuh-sepuh alim-alim cocok wesing belaka pengikut dajjal laga. Syekh Abdullah bin Bayah ulama ahli sunnah wal jamaah internasional alim mazhab Maliki. Nah, terima anugerah apa tu? Ma'al Hijrah 2019 di Malaysia ni. Nah, ngikut dajjal kok cocok wesing. Syekh Abdul Rahman Sudeh. Nah, tu imam Masjid Haram ni. Cocok wesing kok. Mengikut dajjal laga ramai boh. Ikut dajjal aku dia. Berat demo dak tu ni. Demo tak boleh cocok ikut demo. Kata tak boleh, bahaya. Demo cocok tengok 2 tahun mati. Oh, hebat demo dak tu ni. Jadi tukar tenung kau tu ahli nujum kau mana? Nah. Boleh tahu kata 2 tahun kayak gini mati. Dia mati kata sebab waxing ni berbahaya. Dia masuk bahaya gapo memati kau orang, nak mengurai ke populasi manusia atas muka bumi. Jadi waxing mati ya. Dok mana etika ahli sunnah hadis wal fa'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahar jalla wa ala. Nah, hak belaknya fofok ni kalau keep covid ya tak apa pula, tak memberi bekah pula. Dia kata apa tak akan mah. Covid makhluk tu. Itu ni. Tuhan belaka nak wi sakit kau nak situ kemah pula nampak tauhid. Situ nampak kemah pula tauhid. Sepatut sama aja. Kalau covid tak boleh memberi bekah pada manfaat mudarat, sehat ke sakit, waxing pun sama juga. Tak boleh memberi manfaat pada sehat pada sakit. Patu yang kita cocok juga. Ya kita tutup juga mulut ni. Ikhtiar usaha bah. Nah, ikhtiar usaha. Sebab tu hok pakai goni kau hok bukan setakat sanitizer tangan berenda ni. Nah, wak koleh sanitizer rumah dia dah. Klik rumah tu berenda dulu lah sanitizer. Kalau nak kena gak covid pun. Kenapa? Yang memberi bekah tu hanya Allah. Tengok ramai mana hok kena covid sihat nak molek. Siapa hok mati? Covid ke Allah? Allah. Lepas tu ya kita duduk pakai goni basuh tangan, jaga kebersihan, semaya pun jarak lagi lah sebab kita tak habis lagi vaksinasinya. Ya buat kita ni duduk keliru negeri orang sama. Tengok negeri orang lain relax dah duduk stadium bola ramai-ramai boleh tengok. Pok dia cocok belakang dah. Nah, tengok Arab Saudi maya rapat dah. Pok dia cocok kat kita pakai duk lari duk Dajjal kata ni. Duk semaya jauh lagi lalu ni. Tu. Ada anti vaksin kat sini. Kalau ada lari ni, lari je panah. Amo pergi kuliah di Cerah Kuari tu. Nak you mari jauh-jauh nak dengar ceramah maulud. Ceramah maulud ke apa? Mungkin ceramah maulud dah, ada kuliah umum dah. Kuliah umum. Mari jauh-jauh nak mari. Bila musyarah baga ni, akak pun bertubik kata Ustaz Dajjal. Gila. Baru ikut mung nak kata aku Dajjal kau gawa. Dah, ya pentingnya memang mung tu terpengaruh dengan Dajjal tu. Dajjal suka lagu tu. Dajjal suka gitu tu. Nak? Tu lagu tu. Nah, sepatutnya samalah, kena sama. Kalau covid pun kita kuat iman kita. Kata covid tidak memberi bekah pada sakit, pada mati, pada sehat. Kenapa? Yang memati, yang menyakit, yang menyehat Allah. Lepas tu ya kita duk pakai face mask, duk jaga jarak ke apa, ikhtiar usaha. Sebatas tu tak memberi bekah tu. Ikhtiar usaha kita tak memberi bekah.
Dalil mana orang ramai hok duk jaga gapo kena gak. Dah, tu lagu tu. Samalah juga dengan vaksin. Hak tulah tu. Di sisi Allah Taala makhluk Tuhan ni sama taraf belaka. Pada pihak apa kuah dia tu tak ada orang panggil boleh memberi manfaat dan mudarat, memberi bekas, memberi kesan. Tu bagi kita pocok apa dah tak ada mesti sihat ke apa. Ikhtiar usaha ke jawab dah tadi dia tu ni. Ikhtiar usaha je. Batu bila cocok kena juga covid. Tak ada pelik. Bukannya orang panggil vaksin tu memberi sihat. Menjaga kita daripada kena covid dah. Apa Panado gaklah. Panado tu memberi sihat ke? Tak. Kita demam, kelai Panado 3 butir. Tak sembuh lagi. Habis dengan kedai-kedai farmasi tu kita ropok habis Panado dia. Dak habis kira kena Panado kita pergi beli. Nah ni. Habis. Tak sembuh lagi. Berasa nak bakar berasa Panado gitu. Dak. Nak bakar apa? Moga ke Panado beri sihat. Yang memberi sihat ialah Allah. Kita makan Panado ke makan ubat gapo madu, habatus sauda gapo. Hanya sebatas ikhtiar usaha saja. Gitu, ingat gitu. Bila kita orang mukmin ni pergi lagu tu tak ada balah. Tak ada balah dia mau tak si pocok, dia mau nak beda madu dengan habatus sauda, silakan. Kita pun makan juga habatus sauda kau gapo siap keping orang suruh beli. Habatus sauda magic blue dah. Siap suruh keping orang suruh beli lah. Kita pun buat amal. Pagi 2 butir, malam 2 butir. Buat amal. Tapi kita nak vaksin ke? Biar kita. Tu. Ni bila kita cocok vaksin kata, tak apa tu. Tak lama dah tu amal boleh kira dah ya. Siap doa gitu dah tu ni. Boleh dah nak beli kain kapal tu bla-bla. Jangan nak menyusahkan orang. La ilah. Kalau hamba mati dengan sebab vaksin pun bukan vaksin yang mati. Allah yang mati. Gitu. Etika gitu. Selesai masalah. Kat tiap-tiap hidup pasti kena mati. Tak nanti kau vaksin dah sampai masa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Accident putus kepala pun mati. Telai orang panggil tulai ikan, tulai ayam pun mati. Tak ada gap-gap tidur kera-kera, duk tengok industri kera, pejam mata mati. Ada pagi esok. Gerak tak rangu dah tak ada duk pelik. Apa jadi kita duk buat pelik gitu dah. Tu. Fok-fok ustaz kalau anti vaksin nyanyi. Dah lah 2 tahun tak ada duit. Dah kuliah tak ada. Lepas tu je boleh buka kuliah anti pula. Barak dah duk sesok situ dah jawab dia. Habis itu. Jadi ingat kita orang Islam ni iktikad kita hanya Allah kudratnya jua yang dapat memberi manfaat dan mudarat. Tak ada orang lain. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang iktikad makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan tabiat dia. Mana? Tabiat Covid dah memberi mudarat atau memberi manfaat. Tabiat vaksin memberi manfaat atau mudarat. Atau kerana Covid ilak dia bang. Kerana Covid dapat manfaat atau mudarat. Kerana vaksin dapat manfaat atau mudarat. Fadzaka kufrun inda ahli millah. Maka i'tikad tersebut kufur di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jaga-jaga tu. Aku kita tu duk kuat duk kata kau orang pengikut dajjal, kita dah ikut dajjal apa? Vaksin ni ada Allah tabiat dia dapat memberi mudarat. Mati malam tu. Man rabbuka tak boleh jawab Allah Rabbi. Apa? Dah iktikad kata lain pada Allah dapat memberi manfaat mudarat atas jalan tabiat atau atas jalan illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Tu kufur tu iktikad tu. Dok dia kata Allah Taala belaka. Cuma Allah Taala jadi kepada vaksin pada Covid ni power yang mampu memberi manfaat dan mudarat. Sesat juga kalau tak kufur pun sesat. Mana? Wa may yakul bil quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Itu. Wa may yakul bil quwwatil mudaati, siapa yang i'tikad makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan kuwah, kudrat yang dijadikan oleh Allah pada dia. Pisau dapat memutus kerana Allah jadikan power pada pisau mampu memutus. Aircon memberi sejuk kerana Allah Ta'ala jadi power pada aircon mampu memberi sejuk.
Nah, kipas boleh memberi bekas pada mengeluarkan angin kerana Allah jadi power pada dia. Nah, ikut apa saja. Covid dapat memberi bekas pada mudarat, sakit, demam, sakit kok, mati kerana power yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada Covid. Vaksin dapat memberi manfaat. Kenapa? Allah Ta'ala jadi power pada vaksin itu, mampu memberi manfaat, sehat, kebal, tidak akan sekali-kali kena Covid. Fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Maka i'tiqad lagu ni i'tiqad ahlul bid'ah wad dhalalah. Jangan kita berpaling. Fala taltafiti. Jangan kita berpaling kau tu. Jangan. Nah, bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, tapi i'tiqad ahlul bid'ah wad dhalalah. Ingat baik. Habis itu. Maka kuasa yakni sifat. Maka kuasa sini ni nak cerita kata berkuasa Allah Ta'ala. Hak tadi sifat berkuasa. Sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun fi zatillahi ta'ala tu nak cerita sifat Allah Ta'ala. Kemudian sifat Allah Ta'ala berkuasa ni apa tugasan dia, ta'aluk dia? Berkuasa, mengada, meniada, menjadi, memati, menghidup, memati, ikut apa saja. Nah, kalau gitu berkuasa Allah Ta'ala tu apa tengok. Maka berkuasa Allah Ta'ala tiada dengan urat. Bukan dengan urat. Bukan sifat berkuasa tu urat ada. Tak, bukan urat. Dan tiada dengan tulang. Bukan dengan sebab tulang. Tulang kerah tulang Tuhan. Bukan. Macam kita nak tahu orang tu kemah kuat tak kuat, tengok tulang dia. Kerah. Nah, orang panggil urat dawa tulang besi. Urat dawa tulang besi. Gagah dia boh. Urat dawa tulang besi. Tu orang panggil apa? Hak makhluk ring kita. Kederak Tuhan bukan lagu tu bukan tulang kerah, urat besi tu urat dawa tulang besi bukan. Tu. Dan tiada dengan Allah. Bukan dengan sebab Allah. Bukan perkuasa tu ialah satu alat yang ada di zat Tuhan. Bukan. Bukan alat. Takut kita faham penyapu, pengorek, penyaku. Perkuasa alat ke? Bukan alat. Patut apa? Sifat ada di zat Allah Ta'ala. Waktu dengan urat supaya besi gitu. Tulang supaya besi, urat supaya dawa gitu. Dah. Itu jisim kita. Ring kita ni. Tu. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula lah. Lawannya. Tanda molek. Kok moleknya tanda ngapeng molek. Lawannya. Lawan perkuasa atau kudrat. Sanwi. Tanda molek aku main lagi. Ilmu dah Ustaz. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajili wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.